Assalamualaikum kepada Cikgu Arnida. Saya Fatin Batrisha dari kelas 5 Diamond. Hai, nama saya Nur Kristina Izzat Izzati dari kelas 5 Diamond. Kami dari kumpulan 3 akan membentangkan tentang redox, pemindahan elektron pada satu jarak. Jadi guys, seperti mana yang Fatin kata tadi, kita akan belajar tentang redox, pemindahan elektron pada suatu jarak. Before kita start dengan lebih lanjut lagi, of course, first thing first yang kita kena tahu adalah tindak balas redox. Apa pula benda tu? Okay, actually tindak balas redox ni adalah tindak balas kimia yang melibatkan pengoksidaan dan penurunan yang berlaku secara serentak. Okey, kalau korang nak tahu, sebenarnya tindak balas redox boleh diterangkan berdasar 4 perkara. Okey, perkara yang pertama adalah kehilangan atau penambahan oksigen. Yang kedua, kehilangan atau penambahan hidrogen. Yang ketiga, pemindahan elektron. Dan yang keempat adalah perubahan nombor pengoksidaan. Okey, kalau korang senang nak ingat, okey, korang ingat formula ni. OHEN. OHEN. Oksigen, hidrogen, elektron and nombor pengoksidaan. Okey? Jadi, saya akan terangkan tentang tindak balas redox berdasarkan penambahan dan kehilangan oksigen dan juga penambahan dan kehilangan hidrogen. Okey, jadi tindak balas redox berdasarkan oksigen. Apabila sesuatu bahan itu ditambah oksigen, maka ianya mengalami pengoksidaan. Manakala jika sesuatu bahan itu kehilangan oksigen, dia akan mengalami penurunan. Okey, jadi bahan yang menyebabkan pengoksidaan berlaku dipanggil ejen pengoksidaan. Manakala bahan yang menyebabkan penurunan dipanggil ejen penurunan. Jadi contoh yang di sebelah ini merupakan penambahan oksigen iaitu proses pengoksidaan. Okey, seperti yang kita lihat di sebelah, zinc mengalami pengoksidaan kerana menerima oksigen untuk membentuk zinc oksida. Dan plumbum oksida menyebabkan zinc teroksida. Jadi, plumbum oksida ialah ejen pengoksidaan dalam tindak balas redox ini. Di manakala contoh di sebelah ini pula merupakan contoh kehilangan oksigen iaitu proses penurunan. Okey, seperti yang kita lihat di sebelah ini, plumbum oksida diturunkan kerana mengalami kehilangan oksigen kepada zinc. Okay, plumbum oksida diturunkan kepada logam plumbum. Zinc menyebabkan penurunan plumbum oksida. Jadi, zinc bertindak sebagai ejen penurunan bagi tindak balas ini. Okey, seterusnya. Tindak balas redox berdasarkan penambahan dan kehilangan hidrogen. Okay, berbeza dengan tindak balas redox berdasarkan oksigen tadi, tindak balas redox berdasarkan hidrogen ini ia terjadi apabila kehilangan hidrogen, ia akan menjadi proses pengoksidaan. Manakala kalau penambahan hidrogen, ia akan menjadi proses penurunan. Okey, seperti contoh di sebelah ini. Ini merupakan proses pengoksidaan iaitu kehilangan hidrogen. Jika kita lihat di sebelah ini, amonia dioksidakan kerana kehilangan hidrogen untuk membentuk gas nitrogen. Okay, bromin menjadi ejen pengoksidaan kerana menyebabkan amonia teroksida. Okay, seterusnya ini pula contoh penambahan hidrogen iaitu proses penurunan. Kalau kita dapat lihat di sebelah ini, bromin diturunkan kerana menerima hidrogen yang dihilangkan oleh amonia untuk membentuk hidrogen bromida. Jadi, amonia bertindak sebagai ejen penurunan kerana menyebabkan penurunan bromin. Selain tindak balas redox berdasarkan oksigen dan hidrogen, tindak balas redox ini juga boleh diterangkan berdasarkan pemindahan elektron. Tindak balas redox berdasarkan pemindahan elektron pula. Apabila berlaku penambahan elektron, ia akan menjadi penurunan. Manakala kalau berlaku kehilangan elektron, ia akan menjadi pengoksidaan.
Disebabkan oleh itu, penerima elektron bertindak sebagai ejen pengoksidaan, manakala penerima elektron bertindak sebagai ejen penurunan. Sebagai contoh, tindak balas di sebelah ini. Pemindahan elektron berlaku dari natrium ke klorin. Tindak balas ini boleh dianggap sebagai dua perubahan berasingan yang berlaku secara serentak. Setiap perubahan tersebut dipanggil tindak balas setengah dan persamaan yang mewakilinya dikenal sebagai persamaan setengah. Okey, di sebelah ini merupakan dia punya persamaan setengah pengoksidaan. Setiap atom natrium dioksidakan kerana kehilangan satu elektron untuk membentuk ion natrium. Di sebelah ini pula merupakan persamaan setengah penurunan. Setiap molekul klorin diturunkan kerana menerima 2 elektron daripada atom-atom natrium untuk membentuk 2 ion klorida. Natrium ialah penderma elektron dan oleh yang demikian dia merupakan ejen penurunan. Dan selain itu, klorin menjadi penerima elektron. Oleh itu, klorin bertindak sebagai ejen pengoksidaan. Jadi kita boleh mendapatkan persamaan keseluruhan dengan menggabungkan kedua-dua persamaan setengah. Seperti contoh yang kita dapat lihat di sebelah ini. Hey guys, welcome back to me. Okay, so sekarang saya nak terangkan pasal tindak balas redox berdasarkan nombor pengoksidaan. Okay, actually ada juga sebenarnya tindak balas redox yang melibatkan molekul dan pemindahan elektron yang berlaku secara tak lengkap. So dekat sini kita boleh terang dari segi perubahan nombor pengoksidaan. Okay, actually sebenar-benarnya apa maksud nombor pengoksidaan? Korang tahu ke tak? Okey, jangan risau kalau korang tak tahu, biar Akis bagi tahu. Okey, nombor pengoksidaan ni sebenarnya adalah charge yang diperoleh oleh atom tu sendiri lepas pemindahan elektron yang lengkap berlaku. Okey, itu adalah maksud nombor pengoksidaan. Maybe waktu ni korang macam bela-bela sikit dengan maksud nombor pengoksidaan tu, but it's okay sebab nanti kita akan buat few questions together, okay? So, untuk fahamkan lebih lagi pasal tindak balas redox based on nombor pengoksidaan ni, sebenarnya kita kena tahu yang kita ada 5 peraturan untuk tentukan nombor pengoksidaan ni. Okay? So, kita kena tahu 5 rules dia je. Okay? So, peraturan yang pertama adalah pengoksidaan dalam keadaan unsur adalah kosong. Korang ingat tak lagi apa maksud unsur? Okay, unsur ni sebenarnya adalah bahan yang paling ringkas. Bahan yang paling ringkas dan terdiri daripada satu jenis atom je. Okey? Bahan yang paling ringkas dan terdiri daripada satu jenis atom. Apa contoh-contoh unsur Apa contoh-contoh unsur? Contoh-contoh unsur tu macam karbon, natrium, magnesium, aluminium, hidrogen, oksigen, barium. Semua tu adalah unsur dan itu adalah rule yang pertama. Okey, untuk rule yang kedua pula adalah nombor pengoksidaan ion monoatom. Monoatom tau, bukan dua atom. Monoatom menyamai charge-nya. Maksud dia macam mana? Maksud dia kalau charge dia 2 positif, so nombor pengoksidaan dia pun akan jadi positif 2. Macam tu je. Okey, kita bagi satu lagi contoh contoh helium. Helium charge dia apa? Yes, charge dia positif 1. So nombor pengoksidaan dia pun jadi 1 positif. Okay, next kalau zinc. Zinc charge dia berapa? Yes, charge dia 2 positif. So nombor pengoksidaan dia berapa? Yes, nombor pengoksidaan dia pun jadi positif 2. Senang je kan? Okay, so sekarang kita dah faham 2 rule. Okey, kita dah selesai dengan rule pertama dengan rule kedua. Okey, untuk rule ketiga, nombor persediaan unsur bagi kumpulan 1, 2 dan 13 dalam jadual berkala unsur masing-masing adalah positif 1, positif 2 dan positif 3. Contoh dia macam apa? Okey, kita ambil contoh paling mudah lah. Macam
Okay, lithium klorida, LiCl. Okay, soalan dia, apakah nombor pengoksidaan bagi lithium, Li? So macam mana korang nak tahu lithium tu nombor pengoksidaan dia berapa? Okay, first kita kena tahu dulu lithium ni kumpulan berapa. Okay, kalau korang tengok dekat jadual berkala unsur kat sebelah saya ni, kita boleh nampak yang lithium tu kumpulan, yes, kumpulan 1. So nombor pengoksidaan dia positif 1. Senang je. Okay, contohnya, apa ni, seterusnya kita ambil aluminium karbonat, AlC3. Okay, apa nombor pengoksidaan bagi aluminium? Okay, again kita tengok balik jadual berkala unsur ni, and kita dapati yang aluminium kumpulan 13. So nombor pengoksidaan aluminium adalah positif 3. Pandai, tepuk sikit. Yes, settle rule nombor 3. Dah, jom kita gerak pergi rule nombor 4 pula. Okay, untuk rule yang keempat ni simple je, sebab rule yang keempat adalah jumlah nombor pengoksidaan semua unsur dalam formula sebatian adalah sifar. Contoh-contoh formula sebatian tu macam mana? CO2, karbon dioksida, zinc nitrat, ZnNO3 2. Okay, macam tu je. And dia punya nombor pengoksidaan adalah sifar. And last but not least, rule yang kelima adalah jumlah nombor pengoksidaan atom unsur dalam satu ion polyatom adalah sama dengan cas kat ion. Apa pula maksud dia? Tak faham. Okey, contoh dia macam ni. Tentukan nombor pengoksidaan C dalam karbonat, CO3 2-. Okey, macam mana nak buat? Okey, senang je. Okey, disebabkan kita tak tahu apa nombor pengoksidaan bagi C, so kita gantikan dia sebagai X ke Y ke, ikut korang lah. Okey, lepas tu kita akan buat persamaan macam kat sebelah ni. X tambah dalam kurungan negatif 2 darab 3. Kenapa negatif 2 darab 3? Sebab kalau korang perasan, cas bagi oksigen adalah negatif 2. So kita darabkan dengan 3. Lepas tu sama dengan negatif 2. Negatif 2 sama dengan negatif 2 tu dapat kat mana? Dapat daripada cas keseluruhan ion polyatom tu. Lepas tu kita pindah sana, kita pindah sini, kita pindah sana, kita pindah sini. Dapatlah nombor pengoksidaan untuk C, which is negatif 4. Senang je, betul tak? Okay gang, so hari ni saya nak explain pula pasal konsep YouTube. Bukan YouTube, but YouTube ataupun TubeU lah, senang. Okay, bunyi macam sama tapi sebenarnya tak serupa. Okay, so tindak balas redox berlaku selalunya kalau larutan ejen pengoksidaan dan larutan ejen penurunan dipisahkan dalam elektrolit dalam TubeU. Okay, tindak balas redox masih akan berlaku, tapi pemindahan elektron tu sebenarnya dia akan berlaku melalui wire. Okay, korang akan tengok gambar rajah ni nanti. So, bila larutan satu ejen pengoksidaan bercampur dengan larutan ejen penurunan tu akan mengalami pengoksidaan. Okay, bila dua-dua larutan ejen tu akan bercampur, ejen penurunan tu dia akan mengalami pengoksidaan dengan kehilangan elektron. Sebelum ni saya ada explain pasal benda ni. Yang ni kita just recap balik apa yang kita explain tadi. So, elektron karbon yang direndam dalam larutan ejen penurunan, dia akan menjadi terminal sel negatif. Okay, sel karbon yang direndam dalam larutan ejen penurunan, dia jadi sel negatif. Okay, ingat tu. So, aliran elektron dia melalui wire penghubung ke elektron karbon yang diredam dalam larutan ejen pengoksidaan macam kat gambar sebelah ni. So, elektron karbon bertindak sebagai terminal sel positif. Okey, kalau korang tengok kat gambar sebelah ni, kita boleh nampak yang air bromin ni merupakan ejen pengoksidaan. Okey, macam Fatin kata tadi, air bromin dia mengalami ejen pengoksidaan di mana dia akan mengalami penurunan. Dia merupakan ejen pengoksidaan dan mengalami penurunan dengan menerima elektron. So, selalunya pengoksidaan ni dia akan berlaku di anode, which is anode ni sebenarnya adalah terminal negatif. Okey, anode ni merupakan terminal negatif, dan ejen penurunan which is kalium iodida yang akan mengalami pengoksidaan, dia akan berlaku di katot, which is katot ni adalah terminal positif. Okey, so larutan kalium iodida ni dia sebenarnya larutan yang tak berwarna ataupun colourless.
dan dia akan bertukar menjadi warna keperang-perangan. So dekat akhir tindak balas ni, kita boleh tengok yang sebenar-benarnya yang iodin hadir dan ion iodida telah berubah jadi iodin. Sebab dia bertukar warna. And last one, air bromin ni sebenarnya dia berwarna perang dan akan bertukar menjadi colourless. Okey, dia terbalik dengan kalium iodida. Kalium iodida dia sebenarnya colourless dan bertukar jadi warna perang. Tapi kalau air bromin dia warna perang, dia tukar jadi colourless. Okey, kalau korang tengok kat bawah kalium iodida dengan air bromin tu ada satu asid tau. Ada satu macam cair. Okey, asid tu diberi nama asid sulfurik, betul? Okey, actually dia also dikenali sebagai elektrolit. So, agak-agaknya apa fungsi asid sulfurik tu kat bawah tu? Yes, fungsi dia ada dua fungsi. So, fungsi yang pertama adalah dia berfungsi sebagai pemisah antara ejen penurunan dengan ejen pengoksidaan. Dan second, dia punya fungsi adalah sebagai pelengkap litar dengan membenarkan pemindahan elektron berlaku sebenarnya. Okey, sebenarnya elektrolit ni juga boleh digantikan dengan elektrolit lain. Janji elektrolit yang dipilih tu tak boleh bertindak balas sama ada dengan ejen penurunan ataupun ejen pengoksidaan tu sendiri. Jadi, berdasarkan YouTube yang Alisha bentangkan tadi, ion iodida melepaskan 2 elektron membentuk iodin. Jadi, ion iodida dioksidakan. Manakala molekul bromin menerima 2 elektron membentuk ion bromida. Jadi, molekul bromin mengalami penurunan. Okey, seterusnya, dalam semua tindak balas redox, elektron dipindahkan daripada ejen penurunan ke ejen pengoksidaan. Pemindahan elektron berlaku dengan cepat dan tidak dapat dikesan apabila ejen penurunan dan ejen pengoksidaan dicampurkan bersama seperti dalam tindak balas yang telah dijalankan. Disebabkan ion iodida mengalami proses pengoksidaan, maka ion iodida ialah ejen penurunan. Manakala bromin merupakan ejen pengoksidaan kerana bromin mengalami proses penurunan. Okey, kesimpulannya, bahan yang mengalami proses pengoksidaan merupakan ejen penurunan, manakala bahan yang mengalami proses penurunan ialah ejen pengoksidaan. Akhirnya kita bertemu lagi. Ya Allah, tadi dah jumpa, ni jumpa lagi. Okey, tak apa. Guys, so tadi saya dah cerita pasal nombor pengoksidaan. Ingat tak? Okey, part tu dah settle. Kita tolak tepi je. Okey, kita ada satu lagi part di mana saya akan terangkan pasal persamaan ion dan persamaan setengah ion. Jom, check it out. Okay, first, jom kita settlekan dulu persamaan ion. Actually, untuk buat persamaan ion ni, kita guna 5 steps je actually. So, macam mana nak buat persamaan ion? Okay, serious, simple gila. Okay, jom start. Okay, so saya akan cerita dulu semua rule, nanti baru kita pergi dengan lebih mendalam cara-cara untuk buat persamaan ion. So, step yang pertama, kita akan tulis persamaan kimia dulu. Step yang kedua, kita akan tulis semua cas untuk setiap unsur persamaan kimia tu. Step yang ketiga, kita akan seimbangkan persamaan tu. After that, kita akan buang yang tak berkenaan. Kita akan gelar dia as penyebuk. Okay? Step yang kelima, kita akan salin balik semua persamaan tu. Tapi korang jangan salin pula yang si penyebuk tu. Penyebuk tu kita akan singkirkan dia. Okay? Dah dengar kan step dia? Okay, jom kita try buat satu. Okay, berdasarkan penerangan kawan-kawan saya tadi pasal YouTube tu, kita guna 2 bahan, iaitu kalium iodida dengan bromin. So, kita akan buat persamaan ion di antara kalium iodida dan bromin. Jom kita buat. First, kita ada Br dan kalium iodida, betul? So, kita buat dulu persamaan kimia dia macam ni. Okay? Okay. Ingat, disebabkan Br tu dalam kumpulan 17 and dia hidup sebagai 2 atom, kita tak boleh
letak dia sebagai BR je. Kita kena buat dia jadi BR2. So, persamaan yang baru kita buat is kalium iodida Ki plus BR2. Okay, BR2 sebab dia hidup dalam 2 atom. Okay, then kita akan pecah-pecahkan charge dia untuk tulis hasil tindak balas dia. As we know, kalium dia punya charge adalah positif. Iodine dia punya charge adalah negatif, and also barium charge dia negatif juga. Apa kita nak buat? Yes, positif akan tertarik dengan negatif. So, kita akan tulis KBr. Jap. Kenapa tak tulis 2? Tadi BR ada 2 kan? Oh tak, tadi sebelum tindak balas, barium dalam keadaan atom dan dia hidup sebagai 2 atom. So, kita kenalah tulis dia sebagai BR2. Tapi, lepas tindak balas kan dia jadi molekul sebab dia gabung dengan kalium. So, tu sebab kita buang 2 tu. Tapi, jangan lupa letak 2 kat iodine pula. Sebab kalau tengok iodine dah duduk sorang-sorang. Kalau tengok dekat jadual berkala unsur kat sebelah ni, iodine pun kumpulan 17 juga, sama macam barium. Okay, after dah step ketiga, kita akan simbangkan. So, jadilah 2Ki plus BR2. Lepas hasil tindak balas adalah 2KBr tambah I2. Okay, step seterusnya, step yang ketiga tak silap saya. Okay, apa kita nak buat? Yes, kita kena buang penyibuk. Penyibuk tu apa? Okay, penyibuk adalah first kita akan pecah-pecahkan charge dia balik. Semua persamaan ni kita pecah-pecahkan. K charge dia positif, I charge dia negatif, BR charge dia kosong. After tindak balas pula, K charge dia also 1, BR charge dia jadi negatif, and I charge dia jadi kosong. Penyibuk ni senang cerita dia macam ni. Sebelum tindak balas dengan lepas tindak balas, charge dia sama, dia tak berubah. Okay, dia tu dikategoriskan as penyibuk. So, kita akan potong kalium sebelum tindak balas dengan potong kalium selepas tindak balas. Okay, sebab charge dia sama je. Okay, after tu, kita akan buat last step di mana kita akan salin balik apa yang tinggal lepas kita potong kalium dengan charge-charge sekali kita tulis. Sebab ni persamaan ion. Okay, so jadi persamaan ion yang tinggal 2I negatif plus BR2. Lepas hasil tindak balas dia adalah 2Br minus plus I2. Dah siap. Okey, baru persamaan ion. Next, jom kita jumpa pula untuk buat persamaan setengah ion. Macam mana pula nak buat persamaan setengah ion ni? Ya Allah. Okey, relax. Okey, kita akan guna persamaan ion tadi. Okey, kalau korang ingat tadi, my friend ada explain pasal pengoksidaan and penurunan based on YouTube. Betul tak? Okey, Fatin kata pengoksidaan adalah iodin dan penurunan adalah bromin. Tapi, macam mana Fatin tahu? Fatin tahu dia macam ni. Okey, based on persamaan setengah ion. Dia tengok pengoksidaan dan penurunan tu based on setengah ion ni. Okey, sebelum tu kita akan buat sama-sama persamaan setengah ion. Okey, kita tengok persamaan ion tu balik. 2I minus plus BR2. Hasil tindak balas dia adalah 2Br minus plus I2. Okey, jom kita buat iodine dulu. Kita buat iodine dulu. Okey, sebelum tindak balas, kalau kita perasan, iodine ni dia bercharge negatif. And after tindak balas, dia bercharge kosong, which is neutral. Okey, so kat sini kita boleh nampak yang iodine tengah kehilangan elektron. Dan persamaan dia akan jadi begini. Tada! Okey, next kita akan buat bromin. Bromin pula dia mengalami penurunan, which is dia terima elektron. Dan kalau kita tengok before tindak balas dia bercharge kosong. Dia dalam keadaan atom. Tapi lepas dia bertindak balas, dia bercharge negatif pula. So kat sini kita boleh nampak yang dia menerima elektron. So settle. Seorang pengoksidaan, seorang penurunan. Dah siap. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.